والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله أما بعد. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Takdir Allah yang sejak azali Allah taala zahirkan, Allah taala jadikan kita dapat sama-sama sambung belajar ataupun ulang kaji ilmu tauhid khasnya dan ilmu agama yang lain amnya. Seperti biasa kita mulakan dengan wirdul Imam Ali ibn Abi Bakr As-Sakran daripada kitab Syawarikul Anwar dan kitab Berzanji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni ihtattu bidarbillah tuluhu ma syaa Allah kufluhu la ilaha illallah babuhu Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saqafuhu la hawla wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim ahata bina min bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idhnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Binastadarat kama stadaratil malaikatu bi madinatir rasul bila khandaqin wa la sur kulli qadarin maqdur wa hadarin mahdzur wa min jami'i syurur tatarrasna billah min aduwina wa aduwillah min saqi arshillah ila qa'i ardillah bi mi'ati alfi لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يجدع ولا في جبل يطلع بمئة ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah.
Berusaha Tuan Pengerusi Masjid Kampung Pokok Baru, yang dihormati Tuan Timbalan Pengerusi Masjid, Warisan AJK Masjid, yang kasihi Tuan-Tuan Imam, Tuan-Tuan Bilal, Muslimin Muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sambung pembacaan kitab Aqidatun Najin fi Ilmi Usuluddin bagi Syekh Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fatani, iaitu syarah bagi kitab Ummul Barahin bagi Imam Sanusi. Asalnya tulisan Jawi dialih ke tulisan Rumi oleh Ustazah Nur Ain binti Abu. Baik, pada tangan saya pada muka surat 106. Dan adapun firman Allah Ta'ala, ini dah masuk pada sifat-sifat yang mustahil bagi Allah Ta'ala. Dan adapun firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Shadaqallahul 'azim. Baik, kalau tuan-tuan punya buku sama dengan saya, dia punya surah dan erti itu terbalik dengan ayat yang bawah tu. Jadi ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, ertinya yang kat bawah tu. Bermula Tuhan yang bernama Ar-Rahman itu di atas arasy bersemayam ia. Ejaan bersemayam tu pun salah, bersamaan ditulis bersemayam. Kalau bersemayam ni bahasa istana, kalau bahasa Melayu kita bersemayam ni bahasa istana, maknanya bahasa biasa duduk. Surah Taha ayat 5. Dan kemudian ayat yang kedua, belum, ertinya ditafsirkan, ini daripada kitab-kitab tafsir lah. Ertinya ataupun tafsirnya di atas mengerasi dan memerintahkan. Makna dekat situ ini menurut tafsiran ulama mutaakhirin, Jadi dalam ilmu tafsir ini para ulama dalam menafsirkan ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang samar-samar. Samar-samar ni maksudnya ada ayat lain yang bertentangan dengan ayat ini, nampak seolah bertentangan, iaitu ayat ini Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah Ta'ala yang bersifat Ar-Rahman di atas aras bersemayam, ini duduk, bertentangan dengan ayat laisa kamitslihi syai', iaitu dan juga ayat walam yakul lahu kufuwan ahad, yang maknanya Allah Ta'ala itu tak serupa dengan sesuatu apa pun. Dua ayat ni laisa kamitslihi syai' dan walam yakul lahu kufuwan ahad, itu ayat muhkamat, ayat yang jelas terang. Jadi ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa ini dikategorikan oleh para ulama tafsir sebagai ayat mutasyabihat, ayat yang samar-samar. Maka ayat yang samar-samar ini ditafsir dengan dua cara oleh para ulama. Yang pertama dipanggil tafwid, ta, fa, waw, ya, dot, tafwid. Tafwid ini penafsiran oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, iaitu istawa dekat situ diakui ada, memang ada dalam ayat Al-Quran, tidak dinafikan, tidak dibuang. Tetapi makna sebenar istawa itu adakah bersemayam ataupun lain tidak diketahui, diserahkan semata-mata kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya para sahabat meyakini ayat istawa itu ada, perkataan istawa itu ada dalam ayat Al-Quran, tetapi makna sebenarnya bukan bahasa Melayu, makna sebenar bahasa Arab tu para sahabat kebanyakannya ada yang bangsa Arab, ada yang bukan, tapi istawa tu ayat perkataan bahasa Arab. Makna dalam bahasa Arab istawa itu serah pada Allah. Macam kita bahasa Melayu, kamus bahasa Melayu ni bukan sahaja kamus tu dari bahasa lain ke bahasa lain, malah ada kamus dalam bahasa Melayu sendiri dimaknakan, diertikan, didefinisikan dalam bahasa Melayu juga.
Contoh kamus dewan lah. Kamus dewan. Contoh perkataan apa? Duli. Tak dalam apa nama ni, frasa duli yang maha mulia. Itu kan banyak pertikaian juga tu. Antara pertikaiannya, kenapa makhluk guna yang maha mulia? Tu kan? Maha mulia ni kan Allah Ta'ala. Kenapa makhluk dia tak sebut RAJA, dia sebut makhluk? Kenapa makhluk digunakan? Dia pun tak berani sebut RAJA. Kenapa makhluk guna yang maha mulia? Dia lupa depan tu ada duli. Sebelum yang maha mulia, duli tu maknanya apa? Jadi dalam kamus dewan, kalau tuan-tuan ada handset, tuan-tuan boleh type PRPM. PRPM tu apa nama ni, satu laman web untuk kamus yang dikeluarkan oleh Tata Bahasa Dewan. Semua kamus yang dikeluarkan oleh Tata Bahasa Dewan, iaitu badan yang bertanggungjawab untuk menjaga bahasa Melayu. Tuan-tuan boleh type PRPM kat situ, ataupun type saja makna duli tu kan. Nanti keluarlah. Jadi duli itu maknanya habuk, kalau tak silap lah. Habuk. Kalau tak silap saya, habuk lah. Siapa yang ada handset cuba buka, mana tahu lain ke bukan. Seingat saya habuk lah, habuk pada kasut macam tu. Kalau salah betulkan ya. Jadi duli tu habuk. Duli yang maha mulia, habuk pada yang maha mulia. Maha mulia yang dimaksudkan siapa? Allah Ta'ala. Maknanya duli dekat situ tu ayat merendah dirilah. Kalau dah RAJA pun duli, kita ni apa lagi tak tahulah nak cakap. Faham makna tuan Mana nak cerita kat sini, bahasa Melayu pun ada pengertian bahasa Melayu yang lebih mendalam. Jadi apatah lagi bahasa Arab, bahasa syurga, bahasa Al-Quran. Maka bahasa Arab itu ada makna dalam bahasa Arab juga. Tapi oleh para sahabat, istawa ini diserah bulat-bulat kepada Allah Ta'ala. Kami serah maknanya kepada Allah Ta'ala. Kemudian bila sampai pada zaman setelah sahabat, dipanggil ulama mutaakhirin. Para sahabat dipanggil ulama mutaqaddimin sehingga 300 tahun selepas wafatan Rasulullah. Itu dipanggil ulama mutaqaddimin, ulama-ulama yang terawal, termasuk para sahabat. Selepas daripada itu, iaitu sehingga 500 tahun selepas wafatan Rasulullah, dipanggil ulama mutaakhirin, ulama yang terkemudian. Oleh golongan ulama mutaakhirin, perkataan istawa ini ditafsirkan dengan cara takwil. Takwil ini maknanya pindah makna, bukan tukar perkataan. Ada jemaah dekat tempat saya, dia kata takwil ni ditukar perkataan Quran. Ayat Quran tu ditukar. Bukan. Takwil bukan tukar perkataan. Kalau tukar perkataan, maknanya nanti baca Quran Ar-Rahmanu 'alal arsy arsy istaula, arsy istaula. Itu maksudnya memang dia tukar. Dia baca Quran tu dia tukar istawa jadi istaula. Itu baru nama tukar. Dia tak faham, dia ingat takwil tu tukar perkataan tu. Tidak. Takwil dekat situ maknanya pindah makna. Istawa itu kalau makna dari segi perkataan maknanya duduk. Bahasa Melayu pun duduk tu banyak maknanya. Yang biasa duduk tu letak punggung atas kerusi lah. Boleh juga bukan atas kerusi, duduk atas meja. Itu memang nak gerotan dengan cikgu. Meja buat letak buku. Budak berehat tu kan, berbual dengan kawan dia, kerusi tak ada, duduk atas meja, buku sebelah tu. Itu memang nak kena jerit dengan cikgu je. Rotan tak boleh.
Lagi kalau usul agama Imam buku agama kita nama Allah semua kan. Budak kadang tak sedar, memang tugas guru lah. Memang tugas guru menegur kan. Dah ditegur tak nak dengar tu jerit gotak. Kalau tegur dengar alhamdulillah. Baik. Jadi bukan ditukar perkataan, tukar makna. Duduk tu sendiri. Bahasa Melayu contoh tentera yang saya belajar kemarin dibuat contoh begini, tentera Amerika telah duduk di Iraq selama berpuluh-puluh tahun. Maknanya apa? Kalau nak buat tajuk surat khabar tu kan, tentera Amerika ataupun buat artikel ke apa, tentera Amerika telah duduk di Iraq berpuluh-puluh tahun. Adakah maknanya memang tentera Amerika duduk sesaja berbuat how are you? Fine, thank you. Bukan. Dia menjajah lah. Ataupun kalau dari segi sejarah orang-orang Portugis, Belanda dan Inggeris pernah menduduki tanah Melayu. Apa dia memang duduk-duduk, datang-datang, hi, how are you? Duduk-duduk. Tidak, menjajah. Menjajah tanah Melayu. Johor je yang tak terjajah oleh Inggeris lah. Johor je tak terjajah oleh Inggeris. Asal negeri Johor tu Johor Riau tu pun terlepas juga ke tangan Inggeris Belanda tu kan, perjanjian Inggeris Belanda terlepas juga. Kalau tak besar juga tu Johor Riau tu kan. Baik. Jadi perkataan Melayu tu sendiri pun makna duduk tu pun banyak makna yang lain, bukan hanya letak punggung di atas kerusi atau di atas sesuatu. Apatah lagi bahasa Arab, istawa itu bukan hanya maknanya duduk, banyak makna lain. Lalu oleh para ulama tafsir ni bukan Ustaz Aidil, bukan. Ustaz Aidil ni tak siapa-siapa. Ulama tafsir ni bukan imam-imam masjid surah, bukan. Ulama tafsir ni kepalanya ni hafaz Al-Quran 30 juzuk. Ustaz Aidil 30 surah belum tentu hafal. Kul huwallah tu dah mestilah, itu sudah mesti kena hafal. Pasal pendek kan. Belum tentu 30 surah. Para ahli tafsir ni 30 juzuk. Ya Allah ya Rabbi Karim. 30 juzuk Al-Quran dalam kepalanya dan beribu-ribu hadis, mungkin berpuluh-puluh ribu hadis dalam kepalanya hafaz. Jadi ilmunya tu memang cukup mantap. Jadi oleh ulama tafsir mutaakhirin, mereka mentakwilkan, pindah makna istawa ni kepada makna yang sesuai. Nak tahu sesuai tak sesuai tu macam mana? Berdasarkan ayat Al-Quran yang lain. Ayat apa yang tadi tu? Laisa kamitslihi syai' dengan walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah Ta'ala tak serupa dengan sesuatu apa pun. Jadi kalau dengan makna istawa tu makna asalnya duduk, memang bertentangan dengan ayat laisa kamitslihi syai' dan walam yakul lahu kufuwan ahad. Pasal apa? Dah ada perkataan duduk. Duduk tu perbuatan. Yang namanya duduk tu mesti ada punggung, mesti ada tempat duduknya. Jadi diertikan dengan makna yang lebih sesuai, iaitu istaula. Itu dalam kitab-kitab tafsir ulama mutaakhirin. Contohnya kitab tafsir Marahul Labid, kitab tafsir Jalalain. Banyak tuan-tuan kitab-kitab tafsir. Kalau kita berminat nak belajar kitab tafsir, belilah kitab-kitab tafsir yang muktabar. Yang muktabar ni apa? Yang diperpegangi oleh ramai ulama, bukan hanya golongan tertentu. Maknanya begitu banyaknya ulama yang mengiktiraf kitab tafsir tersebut. Jadi bila kita baca kitab tafsir tersebut, barulah kita tahu makna sebenar istawa itu. Istaula, iaitu menguasai. Allah Ta'ala di atas arasy
menguasai arash, akan duduk di atas arash. Jadi pentakwilan ini oleh para ulama bukanlah kerja suka-suka ataupun kerja tanpa ada orang kata kelayakan. Malah ada sahabat yang didoakan oleh Rasulullah, apa doanya terlupa. Faqihu fiddin, ya Allah, pandaikanlah sahabat aku ni takwil. Macam mana ayat lupa, nanti saya cari balik lah. Malah ada doa daripada Rasulullah kepada sahabat itu, dipandaikan supaya takwil. Takwil tu bukan tukar kataan, pindahkan makna yang sesuai. Baik, saya pun tak berniat nak panjang-panjang. Itu adalah ilmu tafsir, tuan-tuan. Barang diingat, siapa-siapa yang ingin mengkaji Al-Quran, jangan rujuk terjemah Al-Quran. Kenapa? Sebab terjemah Al-Quran itu pindah bahasa je, daripada bahasa Arab ke bahasa Melayu. Takut-takut jumpa ayat-ayat mutasyabihat. Salah satunya begini, istawa tu memang dimaknakan duduklah atau bersemayam. Jadi takut dekat situ kita berpegangan yang salah. Memang kita yakini Allah Ta'ala memang duduk di atas arash. Itu yang bahayanya. Jadi kalau nak mengkaji Al-Quran, nasihat saya, nasihat guru-guru saya dan para ulama, bacalah kitab tafsir. Kitab tafsir bahasa Arab, Ustaz. Belajar bahasa Arab. Ustaz cakap boleh lah. Ustaz sendiri pun tak pandai Arab. Ya, memang saya pun tak pandai Arab. Belajar tak dapat, belajar tak dapat. Ada orang rezeki ni dapat belajar Arab, senang aja. Apa susahnya? Senang lah. Yelah, rezeki kau senang lah, alhamdulillah. Ada orang tak dapat. Baik. Jadi kalau tak pandai bahasa Arab macam saya, tapi nak juga, dah belajar bahasa Arab tak dapat, belilah kitab terjemahan tafsir. Bukan terjemahan Al-Quran, terjemahan tafsir. Contoh bilik sebelah. Boleh pinjam, minta kebenaran imam apa kan. Baca kitab tafsir Ibnu Katsir. Ada orang wakafkan, tapi bahasa Melayu Indonesia lah. Taklah susah sangat, boleh faham jugalah. Saya banyak kali pernah bacakan tu kan dalam kuliah. Baca, minta kebenaran. Tapi kalau ada yang tak faham pun kena tanyalah. Kena tanya. Dan ada kitab tafsir, dia menerangkan, dia menauhid, fikir dan tasawuf. Tiba-tiba kita terus belajar tafsir, jadi berkecamuk. Sebab kitab tafsir, tak semua kitab tafsir tu ada hukum-hukumnya. Hukum-hukum tu sama ada hukum kalau dari segi tauhid, hukumnya beriman ataupun kafir. Dan juga kalau dari segi fikih, hukumnya wajib, sunat, harus, makruh, haram. Itu tak ada dalam kitab tafsir atau syarah hadis. Biasanya dalam kitab-kitab fikih atau kitab tauhid. Jadi jangan sampai kita belajar tafsir lalu kita buat hukum sendiri. Itu bahayanya. Itu kalau kita baca kitab terjemahan tafsir. Apatah lagi bahayanya kalau kita baca terjemahan Al-Quran sahaja terus. Sekarang pun dah banyak Al-Quran terjemahan tu kan. Itulah, jadi hati-hati. Hati-hati. Pada ayat-ayat yang muhkamat bagus, kisah-kisah dan sebagainya bagus. Tetapi pada ayat mutasyabihat tu yang bahaya. Kalau kita tahu ni ayat muhkamat, ni ayat mutasyabihat, kalau kita tahu tak ada masalah. Ni kalau kita disuruh kategorikan ni ayat muhkamat ke mutasyabihat, maknanya tak tahulah. Jadi bahaya kat situ kan. Jadi kita belajar tauhid, fikih, tasawuf, kemudian belajarlah tafsir, kitab-kitab tafsir.
Dan syarah hadis pun banyak juga orang kongsikan. Memang bagus, satu hadis memang bagus. Tapi yang awak kongsikan tu hadis semata-mata dan ertinya sahaja. Kalau hadis-hadis yang hadis pun sama, ada yang muhkamat dan mutasyabihat. Kalau hadis-hadis yang muhkamat, yang jelas, nyata, bagus. Tapi kalau hadis-hadis yang mutasyabihat, bahaya. Contoh, ada satu hadis, beza orang Islam dan bukan Islam yang sembahyang. Maknanya begitu. Jadi maknanya kalau orang yang tak sembahyang, kalau ikut zahir hadis ni, bukan Islam lah, kafir, murtad. Kalau meninggal dunia, orang tak sembahyang meninggal dunia, tak boleh diuruskan kalau ikut zahir hadis. Sedangkan syarah hadis tersebut, kalau satu orang dia meninggalkan sembahyang dan dalam hatinya percaya sembahyang ni tak wajib, tak kala itulah baru dia murtad. Kita mana tahu hati dia, Ustaz? Itu sebab kita tak boleh tuduh kalau orang tak sembahyang ni, ni kafir ni, tak boleh, murtad tak boleh. Sebab hati dia kita tak tahu. Saya boleh baca hati orang. Itu mungkin peratus betulnya tu mungkin ada, tapi tak 100%. Tak 100%. Saya boleh baca orang, Ustaz. Tengok atas bawah boleh baca. Itu ilmu psikologi. Psikologi pun tak tepat. Dia cuma agak-agak aja. Tak boleh. Memang dalam Islam tak dibenarkan. Andai kata memang betul pun awak ada sixth sense. Sixth sense ni apa? Memang indera yang kelima. Panca 5 indera yang kelima. Panca tu 5, panca indera, 5 indera tu kan. Dia ada sixth sense. 6 indera. Maknanya dia boleh memang betul, dia tahu hati orang tu cakap apa. Dalam cerita tu kan ada kan, dia boleh baca hati orang ni, boleh baca hati orang ni. Andai kata macam tu pun tetap tak boleh kita tuduh orang. Pasal apa? Bukan semua orang boleh baca hati orang. Jadi orang yang tak sembahyang, dia ini berdosa besar selagi mana dia kata sembahyang tu wajib. Tapi tatkala dia kata sembahyang tu tak wajib, walaupun dia sembahyang, jatuh murtad, kafir. Nauzubillah min dzalik. Jadi soal Islam atau bukan Islam itu tentang hati dia, keyakinan dalam hati dia. Kecuali lah kalau perbuatan dia memang jelas menunjukkan dia menyembah berhala, ataupun perkataan dia kata memang perkataan yang boleh bawa kepada kufur. Tatkala tu memang jelas dia murtad, kafir. Itu kita boleh sama ada nasihatkanlah atau beri amaran supaya dia taubat semula, mengucap dua kalimah syahadah semula. Baik. Sambung tuan-tuan. Jadi belajar kita kena ikut peringkat belajar. Kemudian ayat yang kedua, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwallahu fis samawati wa fil ard. Shadaqallahul azim. Yang ini erti dan surah ni ke atas tu Ertinya, dan dialah Allah Tuhan di dalam 7 petala langit dan di dalam bumi. Di dalam 7 petala langit dan di dalam bumi. Suratul An'am ayat 3. Jadi maknanya yang disembah di langit dan di dalam bumi, maknanya bukan Allah Ta'ala tu dekat dalam bumi dan dalam langit. Maknanya ialah Allah Ta'ala tu disembah di dalam langit. Orang dalam langit dan dalam bumi itu menyembah Allah Ta'ala. Bukan orang sahajalah, makhluk-makhluk termasuk malaikat. Jadi makna fi itu sendiri kat dalam tu ditafsirkan oleh para ulama, disembah oleh makhluk di dalam langit dan makhluk di dalam bumi. Bukan Allah Ta'ala tu di dalam bumi atau di dalam langit. Kalau tak dimaknakan begitu, tak ditakwilkan begitu, maka sudah bertentangan dengan ayat Al-Quran, laisa kamitslihi syai' dan walam yakul lahu kufuwan ahad. Tuan-tuan bayangkan surah Toha ayat 5 ni tadi, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, ada 6 tempat, 6 ke 7 tempat dalam ayat Al-Quran diulang ayat yang hampir sama, 'alal arsy istawa.
Maknanya ayat mutasyabihat ni banyak, bukan sikit. Ayat yang muhkamat tadi, laisa kamitslihi syai' wa lam yakul lahu kufuwan ahad, 2. Maknanya kalau macam tu majoriti ustaz menang. Ini bukan undi. Kita jangan fikir wah ini siapa yang ramai dia menang. Ini bukan undi lah. Dalam Islam bukan macam tu. Kalau macam tu nanti, kalau siapa panjang umur sampai akhir zaman jumpa dengan Dajjal, kalah nanti, tersesat nanti. Pasal apa? Dalam kitab Aqidatul Najin, yang selamat daripada Dajjal tu lelaki 12,000 sahaja. Bukan 12,000 ada juta, tak, 12,000 orang sahaja seluruh dunia. Perempuan 7,000 sahaja seluruh dunia. Sekarang dah berapa juta orang? Malaysia aja 23 juta. Rasa kita sama tak Ustaz? Kita kalau boleh doa jangan jumpa Dajjal. Bukan setakat doa masuk dalam 12,000 atau 7,000 tu. Doa supaya jangan jumpa Dajjal. Kalaulah ramai itu betul, nescaya zaman Dajjal keluar nanti habis sesat kita. Pasal apa? Dajjal punya pengikut bukan main ramai. Jadi ramai itu tak boleh jadi hujah sebenarnya. Baik. Jadi ayat Quran begitu juga. Bukanlah maknanya bila ayat-ayat Quran mutasyabihat ni lagi banyak, ayat ni lah yang sebenarnya. Maka ayat walam yakul lahu kufuwan ahad dan laisa kamitslihi syai' salah. Satu ayat daripada Quran pun tak boleh kita tolak. Bukan satu ayat, satu huruf tak boleh. Satu huruf pun kita tak boleh buang atau tolak. Habis tadi takwil bukan dibuang. Takwil tu pindah makna. Itu sebab kena belajar Arab. Dalam bab tafsir ni kena belajar Arab. Kalau kita tak belajar Arab, banyak kekurangan yang kita akan hadapi, dan susah untuk memahami penafsiran. Kerana kekurangan kita tak belajar bahasa Arab. Sebab tu kena ikut peringkat belajar. Saya dah banyak kali sebut, tapi nak sebut juga. Siapa benda bahaya dah melata. Tempat saya dah ada, tempat taman sebelah saya tu ada kuliah juga saat dia baru panggil. Ada juga bertanya macam tu. Jadi saya kena sampaikan. Sini tak ada Ustaz. Sini kalau tak ada alhamdulillah, tapi kalau ada sekurang-kurangnya kita dapat sampaikan, nasihatkan. Baik, sambung. Yang tadi Ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa, di atas mengerasi dan memerintahkan. Dan katanya aulahu huwa jihatun, artinya atau baginya ia pihak, seperti ada baginya jihah. Jihah tu maknanya arah, pihak tu arah. Seperti kanan atau kiri, atau atas atau bawah, dan hadapan dan belakang. Maknanya antara perkara yang mustahil bagi Allah Ta'ala tu ada arah. Kanan, kiri, atas, bawah, hadapan, belakang. Habis maknanya Allah Ta'ala kat tengah. Dah bahas minggu lepas kan. Tengah tu salah satu daripada 6 ni. Sebab tu tak sebut tengah. Maka sekalian itu mustahil, yakni tiada bagi Allah anggota kanan dan anggota kiri dan hadapan dan belakang dan atas dan tiada di bawah. Bila kita belajar tauhid, kita belajar tafsir, jumpa ayat-ayat berkaitan dengan tauhid yang mutasyabihat, kita pun inilah makna yang kita belajar dalam tauhid tu, macam tu. Jadi menyambunglah benda tu. Menyambung. Baik. Jangan sampai tuan-tuan ada persoalan kita nak ikut ulama tauhid ke nak ikut Quran hadis. Jangan sampai keluar soalan begitu. Sampai satu tahap ada orang mempertikaikan, kita nak ikut ulama ke nak ikut Quran hadis. Soalan ni seolah-olah para ulama tauhid, para ulama fikih, para ulama tasawuf tu tak rujuk Quran dan hadis langsung. Kalau dipersoalkan ni nak ikut Ustaz Aidil ke nak ikut Ustaz lain, itu mungkin tak apa dari segi apa? Dari segi kerja ke kan? Nak kerja macam Ustaz Aidil ke nak kerja macam
orang lain ke, itu tak apa. Maknanya berbeza. Tapi kalau dibandingkan ulama dengan Quran dan hadis, ditanya nak ikut Quran ke nak ikut ulama, seolah-olah para ulama tauhid, para ulama fikih tu tak rujuk Quran dan hadis langsung. Sedangkan para ulama tauhid, para ulama fikih nak menetapkan sesuatu hukum tu, iman atau kufur, nak menetapkan satu hukum fikih tu wajib ke, sunat ke, harus ke, makruh ke, haram tu, itu kan dasar Quran dan hadis semua tu. Kalau ikut peringkat kita belajar daripada bawah, memang tak banyak disebut Quran hadis. Pasal apa? Jadi tebal. Nanti naik peringkat seterusnya, barulah sampai peringkat setiap hukum tu didatangkan ayat Qurannya, hadisnya. Jadi biar berperingkat. Begitu juga tauhid. Ni kita belajar ni tak banyak ayat Quran dan hadisnya. Pasal apa? Dia dikira kitab, masih kitab nipis, masih kitab belum sampai tahap yang tinggi lagi lah. Itu pun pening juga kepala memahami dia punya bahasa kan. Nanti sampai satu peringkat, kalau ada rezeki umur yang panjang, kita belajar setiap formula tauhid tu, ini daripada Quran ni hadis ni, begini, begitu. Itu memang kena menaun lah. Orang kata menaun tu betul, menaun. Bertahun-tahun, kan. Baik, kita menaun juga, tapi seminggu sekali. Dia memang tak habis-habis lah. Dan saya pun taklah sampai layak sampai ke tahap tu kan. Saya kongsi apa yang saya dah belajar je lah. Kalau ada rezeki, ada yang lebih tinggi ilmunya, kita belajar. Tapi biar berperingkat-peringkat. Jangan terus nak Quran hadis. Baik, sama sini. Minta maaf lah, banyak sangat penekanan bab tu. Baik, maka hendak takut ia akan tiap-tiap takut daripada barang yang mengiktikad, percaya, yakin akan dia oleh orang yang awam, orang biasa yang kurang belajar, daripada bahawasanya alam ini di bawah Allah Ta'ala. Kena takut, jangan sampai beriktikad begitu. Allah Ta'ala ke atas, alam ni kat bawah, jangan. Tetapi kaul pendapat yang sahih, yang betul, bahawa orang yang mengiktikadkan, percayakan jihad itu, arah itu tiada kufur, tidak kafir, tidak murtad, seperti barang yang telah engkau ketahui. Walaupun tidak kufur, tetapi bahaya, boleh jadi bid'ah. Rasulullah tak pernah berfahaman begitu. Dan bersalahan ulama'. Maka kata setengah ulama, bermula jihad itu, arah itu tertentu dengan nauk, yakni jenis manusia, tiada bagi yang lainnya. Dan jikalau binatang sekalipun, maka tiada disandarkan jihad itu, arah itu kepada yang lainnya, melainkan dengan wasitah manusia, perantaraan manusia. Dan atas ini adalah kata mereka itu daripada kanan mimbar umpamanya, atas hazaf mudhaf, takdirnya daripada kanan orang yang mendepet ni apa ni, berdekatan. Bahasa Fatani, Syekh Zainul Abidin bin Muhammad Al-Fatani, ulama Fatani, berdekatan dengan mimbar, kanan mimbar, ini berdekatan dengan mimbar, atau umpama yang demikian itu. Bermula kaul pendapat yang tahqiq, yang benar, bahawasanya tiada tertentu dengan dia, tetapi disandarkan bagi manusia dan bagi yang lainnya. Tak tentu dengan manusia saja, boleh dengan yang lain. Dan atas ini adalah kata mereka itu daripada kanan mimbar itu, umpamanya atas zahirnya, tiada berkendak kepada takdir lagi. Kanan tu kanan lah, tak ada makna lain lah. Dan katanya pula au yataqayyada bimakanin. Kata siapa? Kata Imam Sanusi dalam kitab Umul Barahim. Artinya atau terkait ia dengan suatu tempat. Mustahil Allah Ta'ala terkait dengan suatu tempat. Bermula murad tu yang dikendaki. Orang yang menghendaki, murid. Murid-murid kan bahasa Melayu kan. Murid yang menghendaki apa? Menghendaki ilmu. Bermula murad yang dikehendaki daripada taqayyad dengan tempat itu, hululnya,
pada tempat. Tiada muradnya itu tertentu dengan satu tempat, tiada tempat yang lainnya. Dan jika adalah ia yang bersegera faham daripada lafaz taqayyada sekalipun. Hulul maknanya melekat ya. Bermula makanun, Allah Ta'ala tidak menempel atau melekat di suatu tempat ya. Mustahil yang Ta'ala. Bermula makanun. Makanun tu bukan makanan. Makanun ni maknanya tempat, bahasa Arab. Bermula makanun, tempat pada ahli sunnah, iaitu lapang, ruang lah, lapang yang mauhum ia. Dan pada ketika itu adalah katanya au yataqayyada bimakanin, hingga akhirnya itu terkaya daripada dengan katanya bi an yakuna jirman, artinya mengambil oleh zatnya yang maha tinggi itu kadar daripada lapang. Jadi ada dua pernyataan kat situ tentang tempat. Satu bimakanin, satu lagi jirman, jirim. Dan daripada jumhur falasifah, ahli falsafah, bermula makanun ini tempat itu sutuh, yang batin, daripada yang meliputi, yang menyentuh bagi sutuh yang zahir, daripada yang diliputi, seperti batin buyung yang bersentuh bagi zahir air. Ini perbahasan bahasa Arab ni tuan ya. Dan atas kata tiada ada, katanya au yataqayyada, hingga akhir itu terkaya daripadanya dengan yang tersebut itu. Tak faham Ustaz? Tak apalah. Maknanya kesimpulannya tempat tu mustahil lah bagi Allah Ta'ala Dan katanya pula au zamanin, artinya atau terkait ia dengan zaman, terkait Allah Ta'ala dengan zaman. Ini mustahil. Seperti ini kita belajar sifat mustahil tuan Jadi zaman tu maknanya apa? Masa. Seperti beredar atasnya segala falak atau mendatangi atasnya malam dan siang. Bermula yang masyhur bahawa zaman itu harakah, yakni gerakan falak. Jadi Allah Ta'ala itu mustahil ada tempat atau bertempat, dan mustahil juga berkait dengan zaman. Baik, cukuplah kadar ini tuan-tuan beberapa perkara insya-Allah. Mudah-mudahan apa yang kita baca bersama dan dengar jadi manfaat untuk saya dan tuan-tuan, dapat kita amalkan dan sampai-sampaikan insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Sallallahu tabaraka wa ta'ala ala khairi khalqi sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu